Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati Tuan Imam, ahli tuan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ni dapat kita bertemu untuk sama-sama kita membaca kitab fiqh manhaji mazhab Syafi'i khusus dalam bab munakahat. Pada pertemuan yang lalu kita dah selesai tentang berkaitan dengan saksi, ya, saksi nikah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan masuk tajuk yang berkaitan dengan mas kahwin ataupun mahar, ya, mas kahwin ataupun mahar. Hukum hakam, mut'ah dan keterlaluan dalam mas kahwin. Ini tajuk kecil itu. Pertama, hukum ahkam berkaitan dengan mas kahwin. Apakah hukum kita kena sebut mas kahwin tu, kan? Berapa jumlah dia? Adakah had tertentu bagi mas kahwin ini? Apakah yang mesti duit sahaja ke atau sebagainya? InsyaAllah akan diterangkan. Jadi pertama-tamanya apabila sesuatu tajuk itu, dia akan didahului dengan ta'rif, iaitu pengenalan apakah yang dimaksudkan dengan mas kahwin, ya. Jadi ataupun mahar itu, mas kahwin ialah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya disebabkan berlakunya akad nikah, ya. Apabila berlakunya akad nikah, maka wajib bagi seorang suami itu memberikan mas kahwin kepada isteri dia, mahar kepada isteri dia. Jadi itu perkara itu tidak dapat tidak. Jadi seseorang apabila hendak berkahwin, dia mesti menyediakan mahar kahwin kepada isterinya, kepada isterinya. Jadi dia kena bagi, tak kisahlah berapa, ikut kemampuan dia, kan? Ikut kemampuan dia. Tetapi kalau di Malaysia ni, terutama dalam negeri Selangor, telah ditetapkan minima bagi mas kahwin ialah 300. Maksima ikut kaya lah. Ikut kaya lah, nak bagi berapa kan, ikut kaya. Minima 300. Ada negeri yang kalau tak silap saya masih lagi RM22.5, kan? Ada lagi, kan? Itu terpulanglah pada negeri tu. Cumanya kalau kita ikut logik-logik RM22 tu zaman dulu-dulu boleh lah. Tapi zaman sekarang ni kalau naikkan 220 tu okey lagi, ataupun 250, itu terpulanglah pada pentadbiran negeri itu masing-masing, kan? Mungkin dia ada alasan dia sebab apa dia letak RM22.50 tu masih lekat sampai sekarang, ataupun itu sebagai orang kata panduan je. Nak bagi 2,500 pun tak ada masalah, kan? Jadi itu terpulang pada Jabatan Agama negeri masing-masing lah. Itu masing-masing ada majlis fatwa dia, masing-masing ada bidang kuasa, dia buat sendiri. Tapi kalau di negeri Selangor memang dah tetapkan sekurang-kurangnya minima RM300, ya. Sebab apa dinamakan mas kahwin pula tu, ya? Sebabnya dia sebagai lambang kebenaran keinginannya si suami itu untuk berkahwin. Jadi kalau dia betul-betul nak kahwin, dia kena sediakan mas kahwin untuk bakal isteri dia. Kena bagi ikut kemampuan dia. Paling, kalau saya lah, paling mahal lah mas kahwin asalnya itu 10,000 10,500 10,300 10,300 asalnya 300. Lepas tu walinya bincang-bincang, setuju dua-dua pihak, wang hantaran itu dijadikan mas kahwin. Jadi sebut dalam akad dengan mas kahwinnya RM10,300 tunai. Selesai. Jadi bila dah sebut dalam akad, duit hantaran tu hak milik si isteri.
orang lain jangan tumpang. Orang lain jangan tumpang. Melainkan kalau dia orang kata redha nak bagi, mak ambil lah mak, kan, buat topak kenduri, itu tak apa. Tapi bila dah sebut dalam akad, itu hak dia, orang lain tak lusik lah, ya. Sekarang ni macam-macam fashion sekarang ni kalau nikah. Macam hari tu 2 dinar, 2 dinar dengan mas kahwinnya 2 dinar. Kalau dinar nak kena sebut emas tak? 2 dinar emas. Macam mana tu? Kalau sebut 2 dinar saja boleh, ataupun 2 dinar emas, macam mana? Bila sebut dinar tu memang emas dah tu je. Tak sebut 2 dinar emas, tak apa dah. Dengan mas kahwinnya 2 dinar cukup. 2 dinar tu adalah emas. Kalau kata 10 dirham, kita tahu dirham tu adalah perak, kan? Jadi nak puaskan hati pengantin tu, dia sebut juga 2 dinar emas tunai. Sebut je lah kau. Tak kisahlah, saya pun tak kisahlah, kan. Okay, tak kisahlah, dia nak sebut-sebut lah, kan. Jadi itu ya. So apa, kalau kesungguhan seorang lelaki nak kahwin tu, dia kena sediakan mas kahwin dia. Cumanya ialah bila dibataskan waktu dengan perkembangan zaman sekarang ni, jadi dia yang tingginya itu adalah hantaran, kan, hantaran. Sekarang ini yang menyebabkan timbul masalah kepada pasangan. Jadi tertangguh perkahwinan kerana nak menyediakan hantaran tu sehingga cukup. Macam ada satu kes baru ni mengadu kat saya. Dia cadangnya, ini isu sebenarnya rasa tak ada kaitan dengan, mungkin kaitan adat kot, ya. Isunya lelaki dengan perempuan ni sama-sama dah nak kahwin. Cumanya pihak lelaki dah dapat book dewan tu akad nikah, dewan tu buat kenduri awal dalam bulan 11. Jadi pihak perempuan tak dapat, dan pula nak kumpul-kumpul duit. Jadi bulan 2 baru dapat 21. Jadi pihak lelaki minta lepas akad nikah buat kenduri terus rumah lelaki. Tak boleh. Keluarga perempuan tak, mesti orang perempuan dulu. Saya kata kalau macam tu, habis tu yang nikah meramai kat masjid tu tak ada rumah siapa-siapa pun, apa cerita? Saya kata. Saya tu ke situ, kan. Dah tak boleh jawab. Dah tak boleh jawab, kan. Apa cerita, saya kata, kalau yang tu, kan. Dah tak ada sahabat, dah nikah di masjid, kan. Dua-dua pihak datang sekali. Keluarga lelaki, keluarga perempuan buat akad nikah beramai-ramai, majlis nikah beramai-ramai kat masjid. Sekali harum. Tak ada pergi rumah siapa-siapa. Apa cerita, saya kata. Dah tak boleh nak menjawab. So yang pentingnya ialah, kan, memang sunat buat tu, tapi janganlah sampai kerana dah akad nikah tu nak dulukan perempuan juga. Perempuan bulan 2 tahun depan baru dapat dia punya queue untuk masuk dewan tu. Yang lelaki bulan 11. Buatlah dulu. Ataupun saya kata macam inilah, bincang, jadikan kenduri tu satu je dah cukup, kan. Jadikan satu, panggil dua-dua pihak datang sekali je ni kenduri. Tak kisahlah buat kat kawasan mana. Saya tanya lelaki buat kat mana? Buat kat dewan juga, Ustaz. Bukan kat rumah. Lagi senang. Anggapkan perempuan pun booking dewan tu, lelaki pun booking dewan tu, kongsi sekali harum. Kalau perempuannya keluarga nak panggil 600 orang, lelaki nak panggil 600 orang, dah habis 1,000 lah. Pandai-pandai lah ikut timing, kan. 2 jam macam sepanjang Covid ni. Kita bincang-bincang dia elok lah. Benda ni tak ada kaitan pun, saya kata, kan. Jangan kerana itu jadi bergaduh, saya kata, kan. Pandai-pandai lah. Isu-isu tu kadang-kadang. Okey, hukum hakam mas kahwin, ya. Mas kahwin ni mempunyai beberapa hukum yang akan kita sebutkan nanti. Pertama, mas kahwin menjadi wajib ke atas suami sebaik sahaja akad nikah berlaku. Wajib, ya. Sebab itu dia kena bagi, kena sediakan mas kahwin. Untuk berkahwin, dia kena ada mas kahwin dia. Sama ada mas kahwin itu disebutkan dalam akad dengan kadar tertentu daripada harta seperti RM1,000 Malaysia ataupun tidak disebut. Jika mereka sepakat menafikan atau tidak menyebutnya, sepakatan itu batal dan hukum mas kahwin tetap wajib. Dia tak nak sebut, tak nak cerita berapa jumlah.
kan. Kalau dia kata tak nak sebut kan, dia tak nak sebut. Jadi kalau ikut-ikutnya, kalau macam di Selangor ni, kalau dia tak sebut, dia ingat-ingat nak bagi 100, tak, dia kena bagi 300 seperti mana yang telah ditetapkan. Dia tak boleh bagi kurang pada tu lagi, okay? Sebab huruf negeri Selangor ni dah memang 300 minima. Nak tak nak dia kena ikut. Dalil, apa dalil? Setiap perbuatan tu yang hukum berkaitan hukum syarak, jadi mas kahwin ni dikira sebagai salah satu pada hukum. Jadi dia ada dalil yang wajib memberikan mas kahwin kepada pengantin perempuan, pada si isteri tadi. Jadi dalil wajib memberikan mas kahwin adalah berpandukan pada Al-Quran, hadis dan ijma' ulama'. Daripada ayat Quran ialah wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, ya, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Jelas dalam Quran sebut pemberian yang wajib. Ya, dia ada mas kahwin ni adalah sesuatu yang boleh mendatangkan manfaat pada si isteri, kan, duit ke, ataupun dia banyak pula dengan mas kahwinnya sebuah rumah dekat Eco Hill nombor sekian-sekian, boleh bagi, kan, kereta sebuah ke, itu ada manfaatnya, ya, ada manfaatnya. Ada orang tanya, boleh tak kalau mas kahwinnya sebuah Al-Quran? Manfaat kan Al-Quran tu? Ya, bagi saya boleh, tetapi bukan naskah itu yang jadi taruhannya. Adalah apa? Isi kandungan Al-Quran tu yang utama. Kita risau tu je dengan mas kahwinnya sebuah Al-Quran. Ya, sebuah Al-Quran. Lepas tu simpan Quran mas kahwin tu, kan, baca tidak, apa tidak. Yang menjadi tanggungjawabnya kalau bagi saya lah, kandungan Al-Quran itu yang wajib diajar oleh suami kepada isteri. Sanggup? Kan? Paling tidak si suami kena ajar isteri tu sampai khatam Al-Quran, ataupun berkaitan hukum ahkam dalam Al-Quran, kan. Memang boleh bagi mas kahwin sebuah Quran, tapi yang dituntut tu bukan mushaf tu. Pengamalan dalam Al-Quran tu risau. Takut kita tak boleh buat, kira terhutang sampai mati dah nanti, kan. So cari benda lain lah. Tak payahlah bagi Al-Quran sebagai apa, mas kahwin tu, kan. Tanggungjawab dia, tanggungjawab mengajar Al-Quran tu. Kita takut kita tak tercapai. Kita sendiri pun kadang-kadang baca tak betul lagi. Lepas tu nak mengajar isteri, payah pula. Lepas tu nak membagi memahami isteri kandungan Al-Quran tu pula, payah pula. So jadikan Al-Quran tu sebagai hantaran je, cukup. Jangan jadi mas kahwin, kan. Mas kahwin bagilah benda-benda duit ke apa ke, gelang emas ke, rantai emas ke, cincin emas ke, bagilah. Itulah kalau bagi saya lah, kan. Bagi saya lebih baik jangan dijadikan Al-Quran tu sebagai mas kahwin. Takut terhutang, kita tak tercapai nak mengajar tuntutan dalam Al-Quran tu. Bukan mushaf tu, tapi hukum-hukum apa semua yang ada dalam Al-Quran tu yang tak dilaksanakan, kan. Kita risaulah, takut tak terbuat kita. Itu dalam ayat surah An-Nisa ayat 4, ya. Dalam surah An-Nisa ayat 24 lagi, 20 tadi ayat 4, dan ini ayat 24 pula. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariḍah. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya, iaitu setelah dia menjadi isteri kamu, maka berikanlah mas kahwin mereka dengan sempurna sebagai satu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Wajib juga, ya. Kena bagi juga. Dan isteri, kalau ada perbahasan belakang nanti ni, isteri boleh menghalang suami daripada untuk bersama dengannya selagi tak bayar mas kahwin. Tu hak isteri tu. Abang nak tidur dengan saya, abang bayar mas kahwin saya dulu, bang. Kan kahwin hutang, tak boleh. So itu. Dan di dalam surah Al-Baqarah ayat 236, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariḍah.
tidaklah kamu bersalah dan tidak kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh, iaitu sebelum kamu bersetubuh dengannya, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Jadi syarat dia, kalau dah bersama dengan isteri, kena wajib bayar. Wajib bayar, tak boleh tak bayar. Kalau dia kahwin, dia kahwin tak dan serah mas kahwin lagi, kan? Baru akad nikah ke-10 tadi, tiba-tiba tengah-tengah makan beradab tu bergaduh cerai situ juga. Kan jatuh talak kat situ juga. Jadi tak wajib mas kahwin itu diserahkan kepada si isteri, sebab belum ada berlaku lagi. Dan sebab itu tidaklah kamu bersalah dan tidak menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan sebelum kamu menyentuh isteri kamu, maksud dia. Ya, okey. Itu daripada ayat Al-Quran. Daripada hadis pula, ya. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, seorang perempuan datang menemui Nabi SAW dan menyatakan dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasul. Lalu Nabi SAW bersabda, aku tidak berhajat kepada perempuan. Seorang lelaki pun berkata, kahwinkanlah aku dengannya. Baginda menjawab, berikanlah kepadanya sehelai pakaian. Dia berkata, aku tidak memilikinya. Kemudian Nabi kata, berikanlah kepadanya walaupun sebentuk cincin besi. Dan dia memberitahu bahawa dia juga tidak memiliki sebentuk Al-Quran, sebentuk cincin besi. Dan baginda bertanya, apakah ayat atau surah Al-Quran yang ada bersamamu? Dia menjawab, ada demikian ayat ni yang aku hafal, kan? Baginda berkata, maka aku kahwinkan engkau dengan perempuan itu dengan mas kahwinnya Al-Quran yang ada bersama kamu. Ingat, ini sahabat, ya, sahabat. Bila sahabat ni, bila dia membaca Al-Quran, dia mengamal terus, kan? Dia menghafal Al-Quran tu, dan ayat itulah yang jadikan mas kahwin dia. Beza sikit, ya. Yang kita ni buat mas kahwin Al-Quran, tapi nak baca Al-Quran pun tak lepas, tanggungjawab Al-Quran tak lepas. Jadi sahabat-sahabat ni, dia bagi, Nabi bagi tu memang di sini menunjukkan, okey, harus mas kahwin dengan Al-Quran, tak ada masalah. Tapi kita khawatir kalau sahabat buat, dia ada tanggungjawab dia, kan? Dia sampai ke ilmu, dia hidup zaman Rasulullah, tanggungjawab dia macam mana, keimanan dia macam mana. Yang kita ni mas kahwin sebuah Al-Quran, tapi lepas tu Quran tu simpan dia tu, bacanya tidak, ajarkan kepada isterinya tidak. Kita takut kita berdosa kot tu, kan? Tak ada masalah kalau nak buat, sila. Kalau rasa tak ada masalah. Cumanya kalau bagi saya, bagi diri saya tak berapa cenderung lah nak buat, sebab kita takut tuntutan Al-Quran tu yang menjadi perkara utama, bukan mushaf Al-Quran tu. Semua ulama bersepakat bahawa mas kahwin adalah wajib dan tidak seorang pun mengingkari pendapat ini. Jadi ijma' seluruh ulama. Tak ada siapa pun kata mas kahwin ni tak wajib. Semua kata wajib, seperti mana yang termaktub dalam ayat Al-Quran dan hadis, ya, wajib diberikan pada orang. Tak ada siapa pun ulama-ulama yang mengingkari. Tiba-tiba ada pula yang kata tak ada. Tak ada. Semua ulama sepakat, semua mazhab sepakat kata itu adalah wajib. Jadi mas kahwin tadi kepada perempuan, apa hikmah dia? Apa hikmah dia? Apa hikmah seseorang suami itu memberikan mas kahwin kepada si isteri? Hikmah disyariatkan mas kahwin ialah untuk menyatakan kebenaran keinginan suami untuk hidup sebagai suami isteri secara mulia dan terhormat. Itu menunjukkan kesungguhan dia. Ini sebagai hadiah mas kahwin tu, sebagai satu, orang kata, pemberian ikhlas suami kepada si isteri tadi, kan? Pemberian ikhlas pada dia, menunjukkan dia memang benar-benar nak nikah perempuan ni, nak ambil perempuan ni sebagai isterinya. Jadi itu pemberian mas kahwinnya, ya. Jadi itu antara salah satu hikmah dia. Hikmah yang lain ialah membolehkan perempuan menyediakan keperluan seperti pakaian dan pelbagai keperluan lain untuk memasuki hidup baru. Bila bagi mas kahwin tu,
ya, bila bagi mas kahwin, maka dengan mas kahwin itulah si isteri tadi dia dapat buat persediaan untuk diri dia. Bolehlah dia membeli pakaian untuk diri dia, kan. Sebab itu dia kata hikmah lain ialah membolehkan perempuan menyediakan keperluannya seperti pakaian dan pelbagai keperluan lain untuk memasuki kehidupan baru. Mungkin dengan mas kahwin itu dia dapat beli pakaian dia, kan, untuk kegunaan dia bersama suami nanti. Ya, itu. Dan Islam juga mewajibkan pengantin lelaki memberikan mas kahwin sebagai lambang kesungguhannya menjaga bakal isterinya. Ya, kesungguhan. Dan hikmah ini tidak tercapai jika perempuan keluar bekerja untuk mempunyai wang, kemudian diserahkan pada bakal suami sebagai mas kahwin. Jangan terbalik. Nak kahwin, suruh isteri tu pula pergi cari mas kahwin, bagi kat suami, kan, bagi kat suami, lepas tu guna pula duit tu dalam akad pulang balik kat isteri. Tak ada makna lah, ya. Kalau suami tu nak, dia kena usaha carikan mas kahwin untuk isteri dia. Soal hantaran nak kongsi itu lain. Hantaran tak termasuk dalam perbincangan mas kahwin ni. Itu lebih kepada adat kita, kan. Itu lebih pada adat kita. Kalau mas kahwin, carilah, suami tu kena carilah apa cerita pun, ya. Kurang-kurang tak kisahlah cara macam mana pun, cara dia boleh pinjam duit kawan ke, duit apa, dan dia ada duit tu diserah pada isteri dia. Tak kisahlah dia gadai basikal ke, gadai motor ke, kan. Ada mas, itulah gunakan mas kahwin dia. Ya. Itu adat. Itu adat. Itu adat. Terpulanglah. Itu adat. Tak termasuk dalam syariat. Siapa nak kahwin dulu, itu tak ada cerita. Itu serat adat je. Orang kita kalau langkah bendul, kan, yalah, langkah bendul sebab adik kahwin dulu, kakak belum. Jadi untuk orang kata memujuk hati kakak, jadi bakal adik ipar ni menghadiahkan cincin sebentuk kepada kakak, kerana kakak telah memberi laluan pada adik kahwin dulu. Itu adat. Itu adat. Itu adat. Itu adat. Terpulang. Orang kata bagi itu sebagai orang kata terima kasih pada kakak tu bagi laluan. Sebab secara adatnya kakak kahwin dulu sebab dia lebih tua, kan, tapi dah tak sampai jodoh dia, kan, tak sampai jodoh dia, so adik kahwin dulu sebagai menghormati, terima kasih pada kakak. Itu dari segi adat lah, jaga hati kakak kerana melepaskan adik dulu kahwin, kan. Bagilah cincin sebabkan adat langkah bendul. Itu bagi perempuan. Kalau adik laki-laki kahwin dulu, abang tak kahwin, apa cerita? Tu orang Melayu kita ni silap. Dia kira belah tu je. Kalau langkah bendul rendah, kan. Bendul pintu rendah, kan. Kalau lelaki tinggi sikit, kita buat langkah palang macam. Tak, yalah, kalau adatnya apa? Adat belah perempuan je ada, laki-laki tak kena, kan. Itu persoalannya, kan. Betul, kan. Adik laki-laki kahwin dulu, abang tak kahwin lagi. Abang pun rasa kucik hati juga. Adik aku kahwin, aku tak kahwin lagi. Kalau kakak dengan adik, kakak dapat cincin, aku ni takkan tak dapat jam tangan kot. Kan. Orang kita kadang-kadang dia tertinggal yang laki-laki ni. Banyak adat belah perempuan je, kan. Laki-laki tak kena. Jadi tak apa, itu dari segi adat tak ada masalah, ya. Orang kata sekadar orang kata menjaga baik hubungan silaturahim keluarga tu je. Cuma yang saya tak puas hati, kenapa yang lelaki kalau adik kahwin dulu, abang tak dapat apa? Betul tak? Satu persoalan pada masyarakat kita. Dia nak didik masyarakat ni tak semestinya pun. Ya, betul. Ikut prioriti dia akad dulu.
Nah, bagi saya sama juga keadaan. Ada abang pun orang tanya, kau adik kahwin dah, abang tak kahwin, apa cerita? Sifat mana itu boleh tawar. Yelah, itu orang kata itu sebab itu dia bagi sebagai suatu pemberian daripada ipar, hadiah pada ipar kerana bagi laluan pada adiknya kahwin dahulu. Itu dari segi adat tak ada masalah tu. Itu tak ada masalah. Itu berkaitan dengan adat resam kita, tak ada masalah. Saya tak menentang itu, saya menentang. Tapi nak buat lah. Nak buat lah. Tak salah pun. Tak boleh kata sampai tahap wajib. Kalau dia kata wajib bagi kakak, itu memang bid'ah. Itu dari segi adat bagi boleh, tak bagi boleh lah. Itu pulang. Ya. Cuma dari segi adatnya, kebiasaannya bagi. Itu je. Jangan kata wajib. Wajib kena bagi ni. Kalau tak adik tak boleh kahwin. Kalau dah sampai tahap tu memang confirm bid'ah. Tak ada pun dalam dia kata. Ya. Setakat ni lah, setakat saya mengajar ni tak jumpa lagi tu. Tak ada masalah, kalau nak buat pun boleh je. Ya, itu terpulang pada keluarga masing-masing, adat setempat masing-masing. Terpulanglah, buatlah. Ya. Tak apalah, alhamdulillah. Tu kakak dia mungkin dia kata dengan dia bagi laluan pada adik dia, mungkin Allah buka rezeki dia lagi dapat. Tak nak menyusahkan, dah kawan ni pun dah kena berapa pula kan, lepas tu nak kena bagi lagi kan. Jadi ni kan, tak apalah. Kalau kata wajib itu bid'ah. Tapi kalau dari segi adat terpulang. Dia nak tolak boleh, nak buat nak terima boleh. Kita tak boleh kata sampai tahap mesti wajib bagi. Itu tak boleh, itu salah. Itu salah. Okey. Menyebut mas kahwin ketika akad, ya, disunatkan. Sunat disebutkan qadar mas kahwin ketika akad kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa untuk menyebut mas kahwin ketika akad. Juga kerana ia dapat mengelakkan perselisihan antara suami isteri. Itu tujuannya, ya. Sebab itu kita di sini kita tetapkan kena sebutlah mas kahwin tu, kan? Ataupun kalau walaupun dia, kalau lafaz tu dia kata kan, aku nikah kau dengan anak aku dengan mas kahwin RM300 tunai, yang pengantin lelaki jawab aku terima nikahnya dengan mas kahwin tersebut, dia tak sebut dia kata pun aku terima nikahnya, pun boleh sah, ya. Tapi apa tujuannya? Untuk mengelakkan perselisihan daripada pihak suami isteri. Dan dia merupakan salah satu sunnah Nabi. Sebab Nabi tak pernah tinggal sebut. Jadi kita buat yang tu. Biar perkahwinan kita tu daripada awal lafaz tu dah dapat barakah dia. Tentang wali lah, wali kan. Bapak dia kan, tapi dia tak mengatakan wali yakin pada wali. Kalau dengan saya kena bapak tu. Memang aku paksa tu bapak tu. Gemur tak ada. Saya memang, kalau dengan saya memang saya paksa. Macam baru ni ada 2-3 kat pejabat. Tak biasa Ustaz. Tak, memanglah dulu Haji terima nikah, saya kata. Sekarang ni kita nak nikahkan anak kita. Saya nikahkan, kalau saya yang tolong nikahkan, saya tak rasa apa je. Saya kata, ini anak Haji, Allah dah bagi tanggungjawab kita sebagai wali, tunaikan. Dia dah diam. Tak macam ni. Saya tulis, aku nikahkan kau dengan anak aku ni. Boleh baca? Boleh. Jalan. Baca. Selesai. Lepas tu saya kata boleh. Okey. Gemuk tak biasa. Boleh pula. Kan? Ya. Jangan. Saya kalau dengan saya lah, kalau kebetulan saya jadi juru nikah, memang saya paksa wali tu suruh nikahkan juga. Ya. Betul. Sebab tu satu penghormatan tu bapak tu. Sebab tu, ya, kelebihan yang Allah bagi pada lelaki, bila dia dapat anak perempuan, darjat dia naik terus naik jadi wali. Tapi rugi kalau kita tak ambil. Allah dah lantik kita jadi wali, kita tak ambil, rugi lah. Kalau dengan saya memang payah. Pujuk macam mana pun. Anak siapa ni, saya tanya. Anak saya. Bin siapa? Bin saya. Nikah ke lah, saya kata. Saya nak wakil ustaz, tak nak, saya kata.
Memang saya buat keras ya? Tak nak. Nikah dulu dia tak apalah. Jadi wali dah. Kau dengan saya tak nak. Memang dengan saya memang payah sangat nak dapat saya yang wakalah. Kecuali ada satu bapa itu memang dia stroke. Itu yang tu saya ambil. Yang tu saya ambil. Selagi bapa dia boleh sembang elok, memang saya paksa bapa dia nikahkan. Nasib lah. Kalau tak suka saya, kalau kena turn saya, ni hari Jumaat ni ada 2 orang, 2 beradik, kakak dengan adik. Hari Jumaat nanti, Jumaat ni 21 bulan ni ada 2 beradik, kakak dengan adik nak nikah sekali. Saya kata jalan sekali ya. Adik dia beritahu dah, Ustaz, ayah saya kata kalau boleh nak wakil Ustaz. Cakap kat ayah, ini anak siapa? Dia cakap, kan, saya tak nak nikahkan, saya jadi pendaftar je, yang nikahkan ayah awak. Dua-dua anak perempuan ni. Nanti saya cakap kat ayah lah. Nak teks saya boleh hantar, kan, print teks tu. Memang betul, kadang biasa saya kontak, saya tulis siap-siap awal, aku nikahkan kau dengan anak aku semua. Memang pengantin letak kertas A4 tu penuh. Baca je lah, apa masalah pun. Kan, itu lebih afdolnya. Sebab darjat kita naik dengan jadi wali ni. Itu kelebihan dia. Dapat anak perempuan, naik darjat jadi wali. Kalau orang yang ada anak lelaki saja, dia tak masa jadi wali, betul tak? Tak masa. Tapi apa kelebihan dia? Zuriat dia tak putus. Betul tak? Kan? Zuriat tak putus lah. Dah anak lelaki, kahwin, dapat cucu, kan? Dapat cucu lelaki je, sambung-sambung, zuriat tak putus. Tapi kalau anak perempuan tak kat tu, dah bin orang lain lah. Dapat cucu dah bin orang lain lah, bukan bin arah kita lah. Kan? Kalau macam anak saya ni, kalau dia kahwin, kan, anak-anak tu bin dia bin saya. Kalau yang anak perempuan kita dah bin belah suami dah, habis putus. Laki-laki memang surat. Sebab itu orang kata nasab keturunan hak kewalian itu turun. Ada. Itu kelebihan dia. So ambil peluang jadi wali. Kita nak jadi wali Allah belum tentu. Wali nikah confirm. Tak jumpa saya. Kalau jumpa saya siap. Memang saya paksa. Okey. Walau bagaimanapun perbuatan Nabi SAW itu tidak difahami sebagai wajib, kerana ijma' ulama' menyatakan tidak menyebutkan mas kahwin ketika akad adalah harus. Ya. Janganlah kata, tak sah nikah kamu tak sebut RM300 tunai. Sah. Ya, sebab ijma' ulama' mengatakan sebut, tidak menyebut tu adalah harus, tak sebut tak apa, tapi sunat disebutkan. Jangan kata wajib sebut. Walau begitu hukumnya adalah makruh kalau kita tak sebut. Sebab apa? Kita tak buat apa yang memang Nabi lazim buat. Sebab Nabi tak pernah lupa. Bila tak pernah lupa, maksud dia Nabi memang lazim. Setiap kali nikah Nabi akan sebut mahal tu. Benda tu kelaziman lah. Setiap kali Nabi nikah dengan orang, dia ada, ya. Situ kelaziman dia. Jadi makruh kalau kita menyalahi perbuatan Nabi Muhammad SAW. Azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Okay, kita sambung sikit lagi. Yang kelimanya, siapakah yang memiliki mas kahwin? Hak siapa? Ya, mas kahwin tu siapa punya sebenarnya? Okey. Mas kahwin adalah milik pengantin perempuan seorang sahaja. Ia bukan milik wali, sekalipun wali berhak menerimanya. Wali hanya berhak menerima bagi pihak perempuan. Kita tolong ambil bagi ke pengantin perempuan. Tapi sekarang ni dia serahan tu ketika orang kata nak batas sembahyang. Tapi cuba tanya pengantin, ambil sembahyang tak? Ada yang tak ada. Kan? Dia kira jadi batas sembahyang tu sebabnya bersentuhan lelaki perempuan buat kali pertama, adat batas sembahyang dia terjuluk sarung cincin. Kena kok ia ada sembahyang. Kan? Saya pernah tanya, ni buat adat batas sembahyang kau ada wudu lah? Tak ada, Ustaz. Buat apa? Tak ada, tak jadilah masuk batas sembahyang tu. Dia maksud dia persentuhan pertama kali. Kan? Persentuhan pertama kali yang boleh antara lelaki dan perempuan yang boleh kahwin ni batal wuduknya, itu je. Jadi benda tu dijadikan adat batas sembahyang. Tak ada masalah itu tak ada masalah, tak ada masalah. Lantai tak ada masalah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Istilah tu kan, sarung cincin tu. Jadi serahan mas kahwin biasanya diserahkan ketika itu kan, diserahkan mas kahwin, kemudian disarungkan cincin, kan. Tapi biasanya yang kebiasaannya yang saya tengok, yang solat sunat nikah tu kan, lepas tu solat syukur lah, senang cerita kan, lelaki. Kenapa perempuan tak buat? Apa masalah dia? Datang bulan apa nikah dalam masjid? Kalau datang bulan, nikah benda lah datang bulan ni orang. Ya, dia tak ambil. Biasanya yang lelaki je sebenarnya. Sepatutnya tanda kesyukuran sama-sama lah sembahyang. Kan? Sama-sama lah sembahyang. Kalau nak buat dua-dua, betul tak? Banyak benda tak fair kat lelaki ni, kan? Adik kahwin dulu, abang tak dapat apa-apa. Patut ada istilah langkah palang tu, tinggi sikit kan, palang tinggi kan. Benda tak dapat apa. Ini lepas akad nikah lelaki sembahyang sunat, perempuan tengok je. Patutnya sama-sama. Sebaik-baiknya sama-sama lah, betul tak? Kan? Sebaik-baiknya sama-sama. Yang lebih menyedihkan lagi, lepas akad nikah dia terus melayan tetamu tuan-tuan sampai pukul 4, azan asar, zuhur pun lebuh. Baru nikah tadi sah, jadi suami dah tanggung dosa isteri. Kata sayang suami. Hari pertama kahwin tak berapa jam nikah, berlonggok dosa besar lagi kat suami. Apa? Betul tak? Benda ni kita tak tengok kadang-kadang. Saya betul, waktu saya nikah dulu memang yalah, isteri pun ada bersolek lah. Azan zuhur kata pukul 2 stop layan orang, kita sembahyang kata. So
dah kali pertama kita berjemaah dengan dia, kan? Lepas tu kau nak keluar, nak make up balik, make up lah. Janji kau dah semayang. Habis zuhur lebuh. Baru jadi suami berapa jam je dah tanggung dosa isteri tinggal solat. Sanggup? Itu banyak, tapi benda tu banyak berlaku. Benda tu banyak berlaku. Depan mata kita tengok. Sebab alasan malas cuci make up. Takkan nak kita, yalah, alasan malas, susah nak cuci make up. Habis tu senang nak letak api neraka kat muka. Itu jawapan terbaik. Tu ya, sendiri fikirlah. Ya, kalau kita ada anak, kita nasihatkan anak kita macam tu. Layan orang layan lah. Pukul 2 kau cuci make up kau pergi semayang lagi bini. Berjemaah kali pertama. Lepas tu sambung lah balik, keluar balik. Ambil dalam masa setengah jam, kan? Cuci semayang tu layan balik. Okey. Okey. Apa dalilnya? Surah Nisa ayat 20, fala ta'khuzu minhu syai'a ata'khuzunahu buhtanan wa ithman mubina. Maka janganlah kamu mengambil sedikit pun daripada harta itu, iaitu mas kahwin tadi tu. Sebab apa? Adakah kamu mahu mengambilnya dengan cara yang tidak benar dan dosa yang nyata? Jadi orang lain tak ada hak atas mas kahwin itu, walaupun bapa yang nikahkan, mas kahwin itu adalah milik pengantin perempuan. Lepas tu dalam ayat yang lain, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Ini cerita kalau perempuan tu bagi. Kemudian jika mereka dengan suka hati memberikan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwin mereka, maka makanlah, gunakanlah. Pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Kalau isteri tu kan, tak apalah bang, ni mas kahwin abang bagi tadi 5,000, saya ambil 3,000, abang ambil lah 2,000. Itu bonus untuk suami. Ya, boleh makan. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Kita berhenti dekat situ dulu. Ada apa-apa persoalan tuan? Sikit sebelum kita berhenti. Tak ada ya? InsyaAllah ya. Okey, jelas je. Ya, kita kena faham adat dengan syariat tu. Tak ada masalah. Jangan sampai adat itu melanggar syariat, tetapi biarlah adat tu mengikut telunjuk syariat. Jangan sampai adat tu membantah syariat. Macam tadi tu tak ada masalah, selagi dia sebagai satu penghormatan dari segi adatnya, jaga silaturahim, bolehlah buat ya. Jaga silaturahim, hubungan dengan kekeluargaan kan. Mungkin dengan tu kakak akan rasa sejuk hati, seronok apa semua kan. Okey, tak ada masalah kan tu. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa azim bihi ujurana wa hasim bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa kuburana ya Allah ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.